Salam Malaysia Madani. Kami melaporkan untuk Berita Uniza. Terengganu 21 November 2023, banjir Terengganu semakin buruk dengan mangsa yang dipindahkan terus meningkat kepada 1,679 orang setakat jam 12 tengah hari tadi. Semua mangsa daripada 462 keluarga berlindung di 15 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah. Muhammad Daniel Ilham melaporkan secara langsung di Kuala Neras, Terengganu. Silakan. Terima kasih kepada Syahria dan Asyikin yang berada di studio. Kita boleh lihat sekarang di daerah Kuala Neras, hujan tadi agak lebat dan Alhamdulillah sekarang sudah semakin reda. Jadi mari kita teruskan dengan laporan kita pada hari ini. Jadi kita tahu negara kita merupakan salah satu negara yang berkembang pesat dengan kemajuan yang seiring dengan negara-negara maju yang lain. Namun begitu, kita tidak dapat lari daripada bencana alam yang berlaku, namun tiada kesudahannya. Rakyat Malaysia sentiasa dikejutkan dengan bencana banjir yang berlaku saban tahun yang jelas menjejaskan ekosistem di negara kita. Banjir bukan sahaja berlaku di kawasan seperti pedalaman, namun ia juga berlaku di kawasan bandar dan luar bandar. Setiap tahun negeri-negeri Pantai Timur sentiasa menjadi bola hangat masyarakat di negara kita ini. Contohnya kawasan seperti Kuala Neras Terengganu dan juga Rantau Panjang Kelantan. Jadi itu saja laporan daripada saya hari ini, adanya di Kuala Neras Terengganu. Jadi kita kembali kepada studio. Terima kasih. Terima kasih Daniel. Dapatan kajian di daerah Kuala Neras didapati terdapat beberapa kesan bencana banjir terhadap ekosistem kawasan tersebut, iaitu aktiviti pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar sekolah maupun pelajar universiti tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, kerosakan infrastruktur dan keperluan asas menjadi satu bebanan yang besar kepada para mangsa. Di samping itu, kegiatan ekonomi terjejas secara tidak langsung tiada sumber pendapatan. Seterusnya, masalah kesihatan dan pembekalan air bersih berkurangan, manakala bagi mereka yang tidak terkesan dengan bencana banjir dapat mengetahui informasi-informasi terkini tentang isu banjir melalui sumber seperti media sosial dan juga pelbagai sumber lain. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya banjir di Malaysia, terutamanya di daerah Kuala Neras Terengganu, yang menjejaskan ekosistem di kawasan tersebut ialah hujan berterusan sepanjang hari, proses pembandaran yang tidak terkawal, hakisan sungai yang menyebabkan kekurangan tadahan air untuk proses penyerapan air hujan. Selanjutnya, sistem perparitan yang tidak terancam. Oleh hal yang demikian, nilai dan sikap masyarakat memainkan peranan penting dalam mencari solusi terbaik untuk menangani dan menghadapi bencana banjir. Sekian dari kami. Saya Asyikin. Saya Syahira. Saya akan meneruskan dengan nilai yang dapat dipupuk daripada langkah yang dilakukan oleh masyarakat setempat setelah berlakunya banjir. Antaranya ialah sifat bekerjasama dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gotong royong membersihkan kawasan yang terlibat dengan banjir dan juga membantu infrastruktur. Selain itu, dalam tempoh pasca banjir, masyarakat juga turut boleh memberi sumbangan seperti makanan, bekalan air bersih dan juga informasi yang terkini kepada mangsa. Akhir sekali, komuniti juga boleh mengadakan program pendidikan kesiapsiagaan terhadap bencana yang mungkin berlaku pada masa hadapan seperti mengadakan program teknik mengurus diri. Seterusnya adalah nilai dan sikap prihatin dengan menjadi sukarelawan dan memberikan sokongan emosi kepada mangsa yang terjejas. Nilai dan sikap prihatin terhadap mangsa banjir adalah penting untuk membina kekuatan dan kesatuan terhadap masyarakat. Antara tindakan yang boleh dilakukan untuk menunjukkan sikap prihatin terhadap mangsa banjir adalah dengan memberi bantuan dalam bentuk tenaga, terutamanya dalam pembaikan dan pembersihan rumah. Selain itu, sukarelawan juga memainkan peranan yang penting dalam operasi penyelamatan seperti menyelamatkan mangsa banjir yang terkandas. Selain itu, kita boleh memberikan sokongan emosi kepada mangsa banjir untuk mengatasi trauma mereka. Kita boleh mendengar luahan mereka dengan penuh perhatian. Seterusnya, nilai dan sikap adalah perpaduan. Perpaduan dalam memberikan pertolongan kepada mangsa banjir tanpa mengira bangsa dan agama adalah suatu tindakan yang menekankan nilai-nilai kesatuan, kemanusiaan dan keadilan. Apabila masyarakat bersatu untuk membantu mangsa banjir tanpa memandang aspek etnik atau agama, ini menggambarkan semangat kebersamaan yang kuat.
Beberapa aspek perpaduan dalam konteks ini termasuklah kemanusiaan, memantau masa banjir tanpa mengira latar belakang mereka menunjukkan kepekaan terhadap penderitaan sesama manusia. Ini menegaskan nilai-nilai kemanusiaan yang menempasi perbezaan sosial dan budaya. Keadilan sosial membantu semua masa banjir tanpa diskriminasi menunjukkan semangat keadilan sosial di mana setiap individu diberi peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan dalam keadaan darurat. Secara keseluruhannya, memberikan pertolongan tanpa memandang masa dan agama semasa bencana seperti banjir, memperlihatkan nilai-nilai murni dan positif yang dapat membina masyarakat yang lebih bersatu dan sejahtera. Dalam menghadapi isu banjir dan untuk mengurangkan kesan buruknya terhadap ekosistem Malaysia, pihak berkuasa memainkan peranan yang penting. Agensi seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta Majlis Perbandaran memegang tanggungjawab utama dalam menangani isu ini. Berikut adalah beberapa langkah penting yang boleh diambil. Pembangunan infrastruktur sumber air dan saliran yang berkesan adalah tanggungjawab pihak berkuasa. Pengurusan pembinaan empangan, sistem saliran yang mapan dan sistem perbaikan yang baik adalah semua contohnya. Langkah ini mungkin membantu untuk mengurangkan risiko banjir dan mengurangkan kesan buruknya terhadap ekosistem di Malaysia. Langkah kedua ialah sistem pengurusan krisis dan peringatan awal. Untuk membolehkan masyarakat mengambil tindakan awal ketika ancaman banjir timbul, pihak berkuasa perlu membangunkan sistem peringatan awal yang canggih. Selain itu, tugas mereka termasuk menyusun rancangan pengurusan krisis untuk menangani banjir dengan cepat. Pihak berkuasa boleh mengurangkan kesan banjir dan menyelamatkan nyawa dan harta benda dengan sistem peringatan awal yang baik. Selain daripada langkah-langkah yang dijelaskan, terdapat juga cara-cara lain yang boleh diambil oleh pihak berkuasa untuk mengatasi isu banjir seperti yang ditunjukkan. Dengan meningkatkan kerjasama antara agensi, peruntukan kewangan, penyelidikan dan keterlibatan masyarakat, Malaysia dapat menjaga kelestarian ekosistem dan mengurangkan risiko banjir secara holistik. Pihak universiti memainkan peranan yang penting kepada mahasiswa ataupun mahasiswi untuk melahirkan generasi yang cakna dengan isu semasa. Perkara ini amat penting untuk dititik beratkan pada mereka bagi melahirkan mahasiswa yang bertanggungjawab. Terdapat beberapa peranan universiti yang boleh dilakukan untuk menimbulkan banjir. Antaranya adalah membuat kajian lapangan. Kerja-kerja khusus akan diberikan kepada mereka tentang kesan buruk ataupun cara mencegah banjir. Dengan ini, mereka dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian. Selain itu, pihak universiti juga perlu membangunkan projek pemulihan ekosistem seperti penanaman tumbuhan hijau. Perkara ini dapat meningkatkan daya sokongan aliran air dengan produktif. Selain itu adalah peranan lain yang dapat dilakukan oleh pihak universiti bagi menangani banjir ini. Oleh itu, pihak universiti perlu menitik beratkan solusi pencegahan banjir ini dalam diri mahasiswa atau mahasiswi universiti supaya pelajar lebih cakna tentang kepentingan sekitar dan menjaga ekosistem di Malaysia. Dengan ini, pelajar secara tidak langsung dapat menjadi mahasiswa atau mahasiswi yang bertanggungjawab yang menjadi pemacu masa depan negara di masa akan datang. Seterusnya adalah dalam kalangan masyarakat. Untuk langkah pertama, masyarakat boleh melakukan aktiviti gotong royong secara berkala. Aktiviti gotong royong yang berterusan untuk membersihkan kawasan saliran seperti longkang, parit dan sungai di kawasan perumahan. Hal ini secara langsung menyediakan sistem pembaritan yang baik, dapat menyebabkan air mengalir dengan baik jika hujan lebat melanda di kawasan perumahan. Langkah kedua adalah melalui program pengelolaan sampah komuniti. Ketua kampung ataupun ketua komuniti kawasan perumahan perlulah menekankan masyarakat supaya memainkan peranan dengan menjaga kebersihan longkang, membuang sampah pada tempatnya serta mendukung program pengelolaan sampah yang baik. Hal ini membawa impak positif terhadap kebersihan kawasan komuniti setempat. Tiada sampah sarap yang tersumbat sekaligus mengurangkan risiko banjir kilat di kawasan kediaman masyarakat. Masyarakat perlulah menjadi tunjang utama negara dalam mengatasi bencana banjir di Malaysia. Banjir adalah masalah kompleks yang memerlukan keterlibatan semua pihak dan pelibatan masyarakat dapat membawa impak yang besar untuk menangani isu ini. Oleh kerana itu, langkah pencegahan banjir perlu dipupuk sejak awal lagi kerana kesan bencana ini terhadap ekosistem negara amatlah besar. Sesungguhnya, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati.